Kedua, pintu yang selalu digunakan sebagai penanda penyebab untuk hati kita mati ialah telinga. Tadi Allah kata bukan matanya yang buta, tapi hati di dalam dada. Kita ada dua mata, mata jasad, mata fizikal dan mata hati. Yang kita takut mata luarnya terbelenyak, tapi mata hatinya mati. Telinga, pendengaran. Sebab itu tadi dia katakan, aku kunci mati. Pendengaran dan penglihatan. Di sini Al-Baqarah ayat 1, ayat 7. Maka kita kembali kekuatan. Ataupun kita tengok dalam surah An-Nahl ayat 108-109. Mereka itu adalah orang-orang yang hati, pendengaran, penglihatan yang telah dikunci mati oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini kekuatan. Dengar, apa yang kita dengar? Apa tanda hati kita hidup? Dengar yang tak cantik, pusing, tak nak dengar dah. Tutup, close, pum. Kalau boleh lari, jangan dengar lagi. Maknanya dia bergerak. Ada tindak, maknanya dia jumpa, kemudian dia bergerak. Dia do something. Betul? Jumpa lagu tak sedap, ini pergi orang kahwin lah setengah matinya. Okay? Sebab tu setengah ustaz dia datang salam balik. Okay? Dia tak makan pun. Okay? Pengalaman saya dengan sekali dua pergi ada dalam majlis bersama dengan Tuan Mufti. Dia tak makan. Salam, minta maaf ada urusan. Okay? Kalau ada macam-macam bunyi noneh, dia tak makan. Ini orang warak ni cerita. Kita tak tahu dia puasa ke apa ke, tapi tak makan. Dia kata, ya Allah, majlis perasmian Allah, terima kasih kena datang orang-orang yang jemput saya. Saya minta maaf lah tak dapat makan sama. Sebab kita tahu siapa caterernya, siapa yang masaknya. Dia memikir sampai ke situ. Kita mikir atas hidang aja, betul? Tengok yang menghidang aja. Dia mikir siapa yang masak. Sebab caterer kebanyakan yang masak orang kita ke bukan? Ada orang kita, ada bukan. Kebanyakan pelayannya orang apa? Endon. Kantin kita banyak yang jaga siapa? Endon. Bismillah ke tak? Ini kita umi itu pemerhatian. Kenapa tak nak makan? Datuk Mufti memang macam ni, kata orang bawah dia lah. Pergi dalam majlis, bukan dia pejabat mufti pun, di luar pun. Minta maaf lah kalau jadikan ngumpat. Sulit nak makan sebab dia banyak fikir. Sebab itu kita, kalau orang bagi makan, tanya sikit, dari mana datangnya? Siapa yang buatnya? Tak kira. Maka balik itu yang ketiga. Pintu yang keduanya telinga dulu. Apa tanda hatinya hidup? Telinganya masuk yang mana? Yang baik. Rumah tepi masjid tapi dengar azan. Dengar azan, kan? Tidur itu lebih baik daripada solat kan? Solat lebih baik daripada tidur? Solat lebih baik daripada tidur. Dia tukarkan dia. Tidur lebih baik daripada solat. Tak letih. Kepada rumah depan surau, depan masjid, tak bangun. Boleh nampak? Tapi kau dengar muzik, sebab itu pergi orang kahwin, kalau esok nak kahwin dengan anak, minta orang yang mengendalikan juru acara itu pilih lagu. Kau tidak suruh makanan dia kencing, iblis. Pilih lagu yang jumpa Allah, jumpa zikir, jumpa yang baik-baik, supaya kita punya jamuan tu tak disentuh iblis. Sebab jamuan kan terbuka sepanjang hari, daripada pukul 1, 11 dan pukul 4. Betul ke tidak? Dapat pula muzik yang bertanda dia. Kononnya nak menyenangkan hati pendengar. Okay? Nak menghibur kau yang datang. Tak. Kamu merosakkan majlis kamu. Jadi pick and choose. Kalau kita kata kita tuan rumahnya. Jangan bagi apa-apa, tak kisahlah apa-apa. Selamat. Letih kita. Perkataannya bagus, tapi muziknya salah. Melenting-lenting kaki. Kalau muzik tu buat kaki kita gini, teng. Hancus. Tu iblis dia duduk kat lutut dah tu. Okey, maka pendengaran yang baik itu bila dia dengar yang baik, dia nak buat yang baik. Jangan dengar saja tapi tak buat. Boleh nampak? Maka pendengaran yang membuat hati mati bila dia dengar kebaikan, tak nak dengar Quran, tak nak dengar ceramah. Allah buka TV, Allah musbakah pula. Ni 3 hari ni TV musbakah je. Ada tak orang cakapnya tu? 4 lori. Apa sebab? Bukan awak kena baca, awak dengar je. Tapi tak nak dengar.
Okey, sama juga tanya ustaz. Berapa orang dengar radio IKIM? Saya tak suka IKIM, saya suka radio klasik. Menggamit kenangan. Kamu nak hidup dengan kenangan kamu ke? Nak hidup dengan apa? Kalau hidup dengan kenangan masa lalu. Betul? Oh Fatimah, teringat ni masa saya dulu. Bila nak ke depannya? Siapa yang menggamit, mati tu kau tak nampak ke depan. Tapi tak boleh cakap dengan radio klasik, marahlah dia. Betul tak? Sebab Umi bagi je radio klasik pukul 6.30 pagi. Siapa nak dengar? Oh pun jangan ramai juga orang dengar. Ya adilah. Walaupun 5 minit. Contoh. Tapi kalau banyak sangat, itu hidup dalam kenangan lalu. Masa depannya hilang. Jadi dengar yang baik. On radio yang baik kau tidak off. Boleh ke tak boleh? Ya, maka bangun balik kekuatan. Kerana telinga yang masuk yang kotor, dia tak nak dengar yang elok. Apa sebab bila kita nasihat anak, kita dikatakan beletih? Sebab telinga anak kita sudah banyak masuk benda lara. Dia tak nak dengar yang baik. Doktor, saya dah berbuih mulut cakap, tapi tak buat juga. Kenapa? Dari kecil sampai besar, kita biar telinganya dengar sampah. Kita biar dia dengar muzik apa saja. Kita dengar dia bagi matanya tengok apa saja filem. Betul tidak? Oh dulu ingat Kabir Khushi, 4 orang penceramah sebut. Masa tu belum tengok lagi. Macam mana gaya nak tengok Kabir Khushi? Dia sedap berbenar ke ramai benar orang menyebut? Ceramah agama ustaz sebut Kabir Khushi. Allah Tuhan, yang tolonglah macam mana gayanya. Takkan nak pergi panggung wayang, gila. Contoh orang tua kan. Cari CD ni yang rupanya 3 CD. Ya Rabbi. Nak jumpa baiknya 5 minit terakhir yang ayah minta maaf. Sebelum tu semua wow, tak gila ke? Dah buat dosa 4 lori baru jumpa pahalanya banyak ni. Tak mati. Dosa banyak ni, pahala banyak ni. Ingat hidup ke? Dia kata, ya Allah, banyak benar orang kempen pasal Kabir Khushi. Hanya sebab anak ayah hanya salam dengan anak dia. Tu je. Nampak tak? Artinya walaupun hujungnya baik, tapi terlalu banyak sampah sebelum jumpa baik. Betul? Macam nak pergi orang kahwin lah, ngumpat dulu. Ya Allah, baju dia nampak kereta. Asal pakai tak ada ni. Buat tempat sempit dulu. Susah cari tempat. Oh nyong. Tengok orang yang menunggu nak cari tempat duduk, tak letih ke? Oh letih. Betul? Doa je. Sebab itu ni kalau pergi majlis orang, ya Allah tolong mudah ke tempat duduk, ya Allah. Duduklah di mana pun walaupun luar kemah. Okay? Artinya kita kena ikhlas. Jangan tengok orang banyak. Tengok yang baik-baik saja. Dengar yang baik-baik sahaja. Maka tanda mati telinganya bila tak nak dengar tazkirah, bila tak nak dengar yang baik, tak nak dengar nasihat, dan tak suka dengar ayat-ayat Al-Quran. Tu yang kedua, pintu masuknya. Alamak, dah 11.30. Yang ketiga, yang paling bahaya, yang paling susah nak diurus, yang paling susah nak diselesaikan ialah apa yang masuk ke mulut. Apa yang masuk ke mata, apa yang masuk ke telinga, mungkin kita harap uduk kita tu. Betul? Uduk cuci mata. Betul? Telinga, uduk dan cuci telinga. Maknanya harap-harap, ya Allah Tuhanku, cucikanlah pendengaran aku. Ya Allah, dulu ni kotor. Ya Allah, macam-macam dengar. Ya Allah Tuhanku, cucikanlah pandangan aku. Ya Allah. Sebab itu 3 kali. Okay? Ada tak orang ambil uduk bersembang? Oh, yelah. Mati. Okey, artinya itu. Tapi yang masuk ke mulut, ini entry pintu yang paling takut, paling susah. Paling susah nak dibaiki, nak menghidup kembali hati. Apa sebab susah? Kerana apa yang kita makan, katalah makan yang kotor, dia pergi ke tangan. Kan makanan jadi energi, betul? Makanan jadi darah, betul? Makanan masuk ke tangan, tangannya nak tumbuk orang je. Tangannya nak ambil orang punya je. Okay, masuk ke mata, dia nak tengok yang jahat je. Masuk ke telinga, dia nak dengar yang jahat je. Sebab itu yang masuk dari mulut merupakan musuh paling besar. Sebab itu kalau boleh jangan masuk ke mulut anak walaupun 1 sen subhah. Apalagi yang haram. Kerana dia jadi energi seluruhnya. Bayangkan masuk ke kaki, dia jalan tempat tak cantik ya. Masuk ke hati, tak nak dengar yang elok langsung. Tak nak bergerak dengan yang elok langsung. Jadi kalau ada anak kita degil kedegak kata orang, ya Allah doktor, saya tak tahu nak buat apa. Kalau pergi serenti memang muka degil-degil berlambat-lambat. Itu pengalaman. Jumpa ke pusat-pusat pelindungan.
Sebab itu kita kata pendidikan awal itu sangat mempengaruhi. Sebab itu jangan takut, jangan malu, jangan segan nak minta maaf dengan mak. Mak dulu tak didik kamu, mak dulu begitu, mak dulu begini. Kamu kena carilah ilmu. Seorang anak menikah di tempat lain, maknya besarkan tapi nikahnya rumah makcik dia. Sampai dapat anak tak nak balik jumpa mak. Dah sampai KL tak singgah rumah mak dia. Mak dia salam je. Nangis mak cerita, doktor itulah salah saya. Saya tak bagi didikan agama. Tak apalah you insaf, minta maaf dengan Allah. Doa banyak-banyak untuk anak, saya kata. Sampai neneknya tak nak tengok cucu. Pergi tengok. Kalau ayahnya meragam, anaknya hidup. Kalau kita doakan pada anaknya, anak jadi soleh, macam ni? Ya juga. Lepas raya baru balik, dekat sebulan, dekat 3 bulan. Cucu dah debak dah baru masuk, baru tengok. Sebab kita hendak kamu doa untuk cucu dia. Ubur-uburnya lembik dia boleh masuk. Ini contoh. Kalau ayahnya meragam, jangan biarkan anaknya meragam tanpa apa-apa protection. Kelas? Maka sekali lagi kita bangun kekuatan. Apa yang masuk ke mulut adalah senjata energi yang menghancurkan semua benda. Sebab itu dipesan sangat-sangat halalan toyiban itu dari segi bendanya, dari segi sumbernya, dari segi prosesnya, dari segi hasilnya. Nak masaknya, nak makannya, bismillah gedok. Artinya dari proses dapat duitnya sampai kerjanya, pergi pasarnya, masaknya, suapnya. Syukur tak? Alhamdulillah. Jadilah. Okey. Jadi sekali lagi sampai ke situ saja dulu. Allah minta maaf terlebih lah pula weh. Itu pintu masuk. Kita sambung sikit lagi. Ada soalan tak? Okey, silakan. Siapa yang buat soalannya? Kita ada soalan bini 5.